Okay, hai semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita teruskan dengan tajuk perpuluhan positif dan juga perpuluhan negatif, di mana standard pembelajaran mewakilkan perpuluhan positif dan juga perpuluhan negatif pada garis nombor. Kita nak tengok macam mana nak tulis pada garis nombor. Okey. Tengok, perwakilan perpuluhan pada garis nombor adalah sama seperti integer positif, integer dan juga pecahan. Perpuluhan positif ialah perpuluhan yang lebih besar daripada sifar, manakala perpuluhan negatif ialah perpuluhan yang kurang daripada sifar. Okey, ini yang kamu kena ingat ya. Okey, kita tengok dekat sini. Tengok ini garis nombor. Okey, ini adalah garis nombor. Okey, ini garis nombor dia. Okey, bermula dengan kosong di tengah-tengah, kosong. Okey, jika di sebelah kiri, okey, di sebelah kiri yang sebelah sini. Okey, jika di sebelah kiri. Okey, ni sebelah kiri ni, sebelah sini di kiri ni. Okey, nilai dia adalah negatif. Semua nilai di sebelah kiri adalah negatif. Okey, jika sini kosong, sebelah kiri dia bermula dengan negatif 0.1, negatif 0.2, negatif 0.3, negatif 0.4 dan negatif 0.5. Okey, negatif 0.5 ini bermaksud kurang 0.5 daripada kosong. Okey. Negatif 0.3 bermaksud kurang 0.3 daripada kosong. Jadi dia kurang daripada kosong, dia berada di sebelah kiri. Okey. Jadi kalau yang berada di sebelah kanan, okey, 0.5. Okey, ni tengok ni 0.5 ini bermaksud lebih 0.5 daripada kosong. 0.3 bermaksud lebih 0.3 daripada kosong. Iaitu maksud dia. Jadi nilai ini bermula dengan 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Sebab dia adalah garis nombor. Okey, yang sebelah kanan nilai dia adalah positif. Yang sebelah kiri nilai dia adalah negatif. Okey. Jadi contohnya, contoh soalan. Wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor. Okey, wakilkan perpuluhan ini pada garis nombor diberi 0.7, negatif 0.5, negatif 0.8, 0.2 dan negatif 1.3. Okey, tengok dalam ni. Okey, negatif. Kita boleh asingkan terus. Negatif ini mesti berada di sebelah kiri. 1, 2, 3. Okey, 3 negatif ini akan berada di sebelah kiri. Okey, sebab nilai dia negatif. Okey, yang dua ni akan berada di sebelah kanan. Jadi kita boleh buat garis nombor seperti ini. Okey, mula dengan kosong. Satu senggat ialah 0.1. Jadi 0.1, 0.2, negatif 0.1, negatif 0.2, negatif 0.3, negatif 0.4. Jadi di sini adalah negatif 0.5. 0.6, 0.7, negatif 0.8 berada di sini. Okey, negatif 1.3. Lagi ke depan lagi. Negatif 1.3 berada di sini. Okey, ketiga-tiga ini berada di sebelah kiri kerana dia bernilai negatif. Okey, kita tengok pula yang di sebelah kanan ini bermula dengan 0.2 dan 0.7. Jadi 0.2 berada di sini kerana nilai dia di sini adalah 0.1, di sini adalah 0.2 dan satu lagi nilai adalah positif 0.7 berada di sini. Okey, ini cara kita nak tulis dalam bentuk garis nombor. Untuk nombor perpuluhan. Okey. Seterusnya kita tengok standard pembelajaran membanding dan menyusun perpuluhan positif dan juga perpuluhan negatif. So kita nak bandingkan untuk soalan ni, kita nak bandingkan dan kita nak susun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib. Sama ada tertib menaik ataupun tertib menurun. Okey, kita tengok di sini. Dua atau lebih perpuluhan boleh disusun, boleh dibandingkan nilainya disusun mengikut tertib menaik ataupun tertib menurun. Okey, jadi
2 atau lebih perpuluhan. Jadi kita boleh bandingkan nilai dia sama ada dia menaik ataupun menurun. Okey, contoh soalan di sini, banding dan susun perpuluhan yang berikut mengikut tertib menurun. Okey, dia nak tertib menurun Kita kena bandingkan dia mengikut tertib menurun. Okey, menurun bermaksud dia bermula daripada nombor yang kecil kepada nombor yang besar. Nilai yang kecil kepada nilai yang besar. Okey, kita ingat dekat sini ada negatif dan juga positif. Kamu boleh asingkan yang negatif ini adalah nilai yang kecil. Okey? Dan yang kedepannya positif dan nilai yang paling besar. Jadi kita boleh susun mengikut garis nombor seperti di bawah ni, yang ni. Okey, kita susun mengikut garis nombor. Okey, kita boleh tengok bermula dengan kosong. Okey, kita tengok yang negatif dulu. Dia bermula dengan mana yang paling hampir dengan kosong adalah negatif 0.3. Jadi dia berada di sini, negatif 0.3. Okey, kemudian negatif 0.7 berada di sini. Kemudian negatif 1.6 berada di sini. Okey. Kemudian dia kemudian dia ada nilai positif 2 ni. Okey, nilai positif. Okey, nilai positifnya adalah 0.5 dan juga 1.4. Jadi 0.5 yang paling hampir dengan kosong. Jadi dia berada di sini dan 1.4 berada di sini. Maka kalau kita nak susun mengikut tertib menurun. Okey, menurun. Sorry, yang ni menurun. Salah ya tadi. Maaf. Menurun ini tertib besar kepada kecil. Cikgu tersilap. Okey, menurun besar kepada kecil. Jadi kita tengok besar dia yang paling besar adalah 1.4. Jadi dia yang pertama. 1.4. Yang kedua 0.5. Yang ketiga negatif 0.3. Yang keempat negatif 0.7. Dan yang kelima adalah negatif 1.6. Maka kita susun mengikut tertib menurun daripada nombor yang besar kepada nombor yang kecil. Kita dapat menghasilkan jawapan seperti ini. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey. Boleh ya semua? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok standard pembelajaran. Membuat pengiraan. Okey, ini yang yang seterusnya ialah membuat pengiraan melibatkan gabungan operasi aritmetik. Okey, yang ini dia gabungkan operasi asas bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib operasi. Okey, bermaksud dekat sini ada perpuluhan positif dan juga perpuluhan negatif dalam soalan ni. Sama juga macam yang kita belajar sebelum ni yang dalam pecahan. Okey, kita pun dah buat pengiraan melibatkan gabungan operasi pecahan. Hari ni kita lihat gabungan operasi perpuluhan pula. Okey, seperti biasa yang ni kita kena ingatlah untuk buat gabungan operasi kita mulakan dengan kurungan yang pertama. Okey, kurungan. Kemudian operasi darab ataupun bahagi. Ya, operasi tambah ataupun tak. Okey. Kita lihat contoh soalan. Okey, nilaikan setiap yang berikut. Soalan A, 3.5 tolak negatif 0.6 darab dengan 0.2. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Okey, kita lihat soalan ini sama-sama. Soalan A. Okey, 3.5 tolak negatif 0.6 darab 0.2. Okey, cara penulisan seperti ini ya. Okey, pendarapan dilakukan dahulu. Sebab dia tak ada kurungan, kita terus step yang kedua ini ialah pendarapan. So, kita selesaikan operasi darab dulu di sini. Okey, yang ni negatif 0.6 darab dengan 0.2. Okey, kita dapat jawapannya ialah 1.3 yang ni. Okey, tapi bila kamu tu dah lakukan operasi pendarapan, yang ni, yang depan ni, okey, yang depan ni kita kena salin semula. Ni, salin semula. Jangan kamu tinggalkan
Jangan kamu terus tulis jawapan negatif 1.3. Tak boleh. Sebab ada pelajar yang buat macam tu. Saya tak nak macam tu. Jadi kita tulis dulu negatif 3.5 tolak dengan hasil darab 2 ni. Tolak dengan hasil darab yang 2 ni. Okey, kita salin balik nombor tadi. 3.5. Okey, di sini ada negatif darab dengan negatif kan? Okey, negatif darab dengan negatif. Dia menghasilkan jawapan positif. Maka di sini kita tulis jawapan dia positif. Buat step by step. Okey, jadi 3.5 tambah 1.3, kamu dapat jawapan dia adalah 4.8. Okey, seterusnya. Soalan B. Dalam B ni dia ada kurungan dan dia ada bahagi. Okey, ada kurungan, ada bahagi. Jadi kita kena buat kurungan dulu. So kita selesaikan yang dalam kurungan ni dulu. Selesaikan yang ini, kamu akan dapat jawapan dia 10 di sini. Okey, kemudian bahagi. Okey, tulis juga bahagi negatif 0.8. Okey, tulis dulu. Yang kamu tak usik ni, kamu kena tulis. Kamu tak boleh tulis 10 je dekat sini. So dia akan dapat jawapannya negatif 12.5. Okey. Kita mesti selesaikan yang dalam kurungan dulu. Okey, soalan C. Negatif 3.7 tambah dengan 4.25 tambah dengan 2.85 darab dengan 0.8. Okey, dalam ini dia ada kurungan. Yang pertama, dia ada operasi darab. Okey, jadi walaupun ini di depan, kita tak boleh buat yang ini dulu. Kita kena selesaikan operasi kurungan dulu. Kena selesaikan yang dalam kurungan dulu. Okey, jadi 3.7 ni kena salin semula. Seperti ini. Jangan kamu tinggalkan dia. Okey, kena ingat salin. Kita tak guna dia. Kita kena salin dia dekat sini. Okey, sama dengan 3.7. Tambah, ikut tambah. So, kita selesaikan yang dalam kurungan. Kita dapat 7.1. Kemudian salin dekat sini darab 0.3. Sekarang, dalam soalan ini, kita kena selesaikan pendarapan dia. Pengiraan dalam kurungan dilakukan dahulu diikuti dengan pendarapan. So, kita selesaikan yang darab pula. Okey, selesaikan yang darab. Kamu dapat jawapannya ni. 2.13. Soal yang ni 3.7 ini turunkan. Salin semula. Salin semula. Saya tegaskan di sini salin semula. Maka kita akan dapat di sini negatif 3.7 tambah 2.13. Barulah kamu selesaikan dapat jawapan seperti di bawah. Okey. Boleh ya? Faham? Yang mana kita tak buat ni, kita kena salin. Jangan tinggalkan dia. Okey, ini cara pengiraan melibatkan operasi operasi gabungan operasi dalam perpuluhan positif dan juga negatif. Okey. Okey, seterusnya yang terakhir adalah kita nak macam mana nak selesaikan masalah jika kita diberi soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey, yang melibatkan integer positif dan juga negatif. Okey, kita tengok soalannya. Okey, bila melibatkan penyelesaian masalah ni, kita tak nak kena baca soalan dan fahamkan soalan. Wajib baca soalan. Okey, kita lihat soalan dia. Okey, harga saham bagi sebuah syarikat ialah RM2.05. RM2.05 pada satu ketika. Harganya melonjak sebanyak RM0.32, kemudian menyusut sebanyak 0.28 setiap jam selama 3 jam. Okey, hitung harga akhir saham itu. Okey, dia suruh kita hitung harga akhir. Kamu kena baca soalan ni. Kalau sekali baca tak faham, kena baca lagi. Okey, baca sehingga kamu betul-betul faham dan tahu apa maklumat yang kita dapat daripada soalan ini. Okey, jadi dekat sini dia kata, dia cerita tentang harga saham. Okey, syarikat tu harga saham dia ialah RM2.05. Maknanya RM2.05 pada satu ketika. Kemudian harga dia melonjak naik. Okey, melonjak naik maknanya dia semakin meningkat kan? Kemudian dia menurun pula
setiap jam selama 3 jam. Jadi dia suruh kita hitung harga akhir saham tersebut. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, macam mana kita nak faham soalan? Kita lihat harga saham dia RM2.05. Okey, harga dia melonjak. Melonjak sebanyak RM0.32. Harga dia menyusut sebanyak RM0.28 setiap jam selama 3 jam. Hitung harga akhir saham. Ini yang dia nak untuk soalan tersebut. Okey, kita rancang strategi kita. Macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Okey, lonjakan harga ditulis sebagai positif 0.32. Kenapa positif? Sebab dia semakin meningkat. Okey, semakin naik nilai dia adalah positif. Penyusutan harga ditulis sebagai negatif 0.28. Kenapa? Sebab dia menurun. Menurun adalah negatif. Okey, guna operasi darab dan juga tambah. Okey, kita laksanakan strategi. Okey, harga akhir saham. Dia nak harga akhir saham. Okey, harga akhir saham macam mana? Okey, 2.05 tambah dengan 0.32 tambah dengan 3 darab dengan negatif 0.28. Okey, ini sebab dia menyusut tadi kan? Itu sebab dia ada negatif 0.28. Kenapa 3? Sebab dia kata 3 jam kan? Selama 3 jam. So, kita dah dapat ini, ayat matematik ni kita dah buat, kita selesaikan. Okey, kita selesaikan yang operasi darab dahulu. Okey, jadi 2.05 tambah dengan 0.32. Okey, 3 darab dengan 0.28, dia dapat negatif 0.84. Jadi, yang ni kita selesaikan 2.37 tolak 0.84, dapat jawapan dia 1.53. Maka harga akhir saham itu ialah RM1.53. Okey, yang ni kita boleh buat refleksi. Maknanya kita semak semula. Betul tak apa yang kita buat tadi? Okey, kita tengok RM2.05 tambah dengan 0.32 tolak dengan 3 darab dengan 0.28. Okey, RM2.37 tolak dengan 84 sen, maka dia dapat jawapan dia 1.53. RM 1.53 ataupun RM1.53. Maka jawapannya adalah betul. Ini cara kita nak selesaikan masalah yang melibatkan perpuluhan positif dan juga perpuluhan negatif. Okey. So, itu saja untuk kali ini. Sekian terima kasih. Nanti kita akan buat latihan. Saya akan bagi latihan untuk kamu selesaikan.